KPM. Wah, ada kereta kejar. Ada kereta kejar. Laju sikit. Selamat sempat elak. Bahaya betul. Kereta ni laju sangat ni. Mentang-mentang lah dah boleh pergi bercuti sekarang ni kan. Bercuti dalam negeri lah. Baik. Selamat, saya tak kena langgar tadi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Kereta ni tak berhenti-berhenti pada tadi ya. Apa khabar murid-murid sekalian? Harapnya semua baik-baik belaka, kekal duduk di rumah kan. Kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Baik, duduk kat rumah tu jangan duduk-duduk saja. Tolong mak kat dapur, tolong ayah cuci kereta ataupun buat aktiviti yang berfaedah. Baik. Kenapa kita paparkan kereta ni ya? Jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Kita bawakan kepada anda seorang guru Ketua Panitia Produksi Multimedia daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Air-Keroh Melaka. Kita bawakan kepada anda Cikgu Siti Nur Aisyah binti Muhyiddin. Apa khabar Cikgu Aisyah? Alhamdulillah sihat, syukur Alhamdulillah. Second time kita bersama Cikgu ya? Betul. Tapi nampak sepadan kita hari ni. Itulah kita berjanji kan. Okey, kereta saya dah siapkan Cikgu. Okey, terima kasih. Cikgu nak pergi mana? Saya rasa saya nak pergi mana KL lah saja. KL Kalau KL saya boleh tolong bawakan Cikgu. Okey, kita boleh. pergi berjalan. Baik Cikgu. Jadi kereta ni ada kaitan ke dengan mata pelajaran dan topik kita hari ni Cikgu? Ya, okey pelajar dan Aiman. Okey, mesti ada kaitannya. Okey, apa kaitannya? Sebab hari ni kita akan masuk tajuk iaitu animasi 2D. Okey. Aiman ada nak tanya saya soalan tak? Saya nak tanya soalan Cikgu. Maknanya apa yang kita nak mempelajari pada hari ini Cikgu? Okey, hari ini kita akan belajar mengenai animasi 2D. Tapi kita buat animasi 2D yang ringkas sahaja. So kita akan adalah animasi 2D digital. Okey. Baik Cikgu. Jadi sebelum kita mulakan kelas, apa kata saya nak jemput, nak persilakan kawan-kawan saya untuk bersama dengan kita pada hari ini. Boleh Cikgu? Boleh. Okey, dipersilakan murid-murid. Hai, Assalamualaikum semua. Macam mana tadi? Seronok tak tengok cerita kartun? Biasalah Cikgu. Biasa kalau cerita-cerita kartun dekat TV kan, menggunakan animasi 2D. Betul Cikgu? Betul. Ada yang 2D dan ada yang 3D. Ada yang 3D juga. So hari ini kita akan fokus 2 dimensi. 2D. Baik. Animasi 2D. Dan selepas ini mungkin Cikgu boleh ceritalah apa beza 2D dan apa bezanya 3D. Tapi sebelum tu, kita nak berkenalan dulu dengan murid-murid kita pada hari ini. Kita nak mulakan dengan Alia. Dipersilakan Alia. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Dipersilakan. Salam sejahtera, nama saya Alia Natasha binti Jasni dari SMK Air-Keroh. Cita-cita saya untuk menjadi penyunting. Baik. Dan seterusnya kita nak bersama dengan Khairul Amira. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Amira Afifah binti Mama Uzair daripada SMK Air-Keroh. Cita-cita saya ingin menjadi pelikagrafi. Wow, semua ada kaitan Cikgu Baik, seterusnya kita nak bersama dengan Nusratul. Dipersilakan. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Assalamualaikum. Nama saya Nusratul Sinan Tok Mak Alif. Cita-cita saya ingin menjadi pakar 3D. Okey, baik. Dan seterusnya kita nak tanya pula kepada semua dah ada ke ni? Okey, dah ada dah. Okey, saya ingat dia tak masuk lagi tadi. Kita nak tanya pula kepada Irdina. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Irdina binti Ehsan. Cita-cita saya adalah untuk menjadi pakar langsir sawah. Wow, nak jadi pakar terus. Okey. Baik, dan seterusnya kita nak tanya pula kepada Wan. Wan, boleh kenalkan diri Wan?
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Wan Muhammad Nazmi dari sekolah SMK Agro. Cita-cita saya ialah jurugambar. Wah, jurugambar. Tunjuk kamera awak sikit. Ada tak? Ke pakai kamera telefon je? Belum. Okey, belum lagi. Tak apa, pakai kamera telefon pun boleh juga cikgu ya. Betul. Yang penting teknik tu kena betul. Alright. Baik, dan seterusnya kita nak bersama dengan Adam. Silakan Adam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Adam Fahir bin Nur Rashid. Saya bersekolah di SMK Agro. Cita-cita saya ingin menjadi pemodelan permainan. Wow, apa tu cikgu? Nak jadi pengadil? Oh, okey, baik. Terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Bukan setakat murid di Google Meet, cikgu, tapi murid-murid yang berada di rumah sana nak belajar tentang 2D pada hari ini. Tapi sebelum tu, cikgu, apa kata kita buat SOP dulu? Boleh. Kita kenakan cecair pembasmi kuman. Dipersilakan, cikgu. Baik. Cikgu, kita nak ingatkan sekali lagi kepada murid-murid kita, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Kalau boleh duduk je lah kat rumah, cikgu ya. Hati-hati. Dan itu yang paling penting sekali. Mana tahu cikgu rezeki tak lama lagi kita boleh pergi ke sekolah, cikgu ya. Okey, baik murid-murid. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Nak tanya murid-murid, suka tengok cerita kartun ke tak? Okey, tiba-tiba gila kan? Saya dah besar-besar ni pun cikgu, suka juga tengok cerita kartun. Tapi ada beza cikgu Ada antara 2D dan 3D. Lepas ni cikgu boleh cerita, alright? Baik, tapi sebelum itu kita nak tanya pandangan murid-murid kita tentang mata pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama kita nak tanya kepada Alia, apa pandangan anda tentang topik kita hari ini? Dipersilakan. Pada pandangan saya, tajuk animasi 2D ini membantu saya dalam mempelajari bagaimana untuk menggerakkan bentuk-bentuk yang telah kita hasilkan, sama ada menggunakan teknik tradisional ataupun teknik digital. Oh, ada teknik tradisional cikgu ya? Ada. Okey, baik. Kita nak tanya pula kepada Khairul Amirah. Saya suka belajar animasi 2D ni sebab daripada sini saya boleh belajar asas-asas untuk menghasilkan animasi 3D. Daripada 2D saya faham macam mana nak menggerakkan sesuatu. Contohnya saya pernah menghasilkan lebah dengan menggerakkan sayapnya. Oh, okey. Baik, dan seterusnya kita nak tanya pula kepada Wan. Silakan Wan. Saya suka belajar animasi 2D sebab dia lebih mudah dihasilkan berbanding animasi 3D. Di sini saya dapat mengenal pasti tool yang ada dan fungsinya semasa menghasilkan animasi 2D menggunakan periset animasi 2D. Okey, baik. Jadi hari ini kita nak mempelajari mata pelajaran produksi multimedia, iaitu topik kita animasi 2D. Baik cikgu, tanpa buang masa lagi, jom kita mulakan kelas kita pada hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih Aiman. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar cikgu. Sama ada di dalam studio, okey, bersama kita secara Google Meet ataupun di rumah. Okey, so pelajar, murid, hari ini kita akan mempelajari tajuk untuk modul yang ke-6, iaitu elemen animasi, dan saya ambil animasi 2D. Okey, ataupun sebenarnya 2D ialah singkatan kepada 2 dimensi. Oh, 2 dimensi. 2 dimensi. Okey, kita terus pergilah. Okey, suka saya nak ingatkan kita punya kod kertas ialah 7403/1. Okey, sebab kita ada 2 kertas. Yang pertama, okey, kertas yang inilah. Okey, untuk SPM secara
tulis. So hari ini kita fokus SPM secara bertulis. Okey, masa peperiksaan adalah selama 2 jam sahaja murid ya. Okey. Okey, so sesiapa, cikgu-cikgu ke ataupun rakan guru ataupun murid-murid sendiri boleh scan QR code ini untuk mendapatkan bahan yang saya paparkan. Oh, boleh dapatkan dalam di sini. ni ada latihan dan sedikit nota lah. Okey. So, murid-murid semua. Okey, sementara kamu semua nak scan, saya nak terangkan sedikitlah perbezaan antara animasi 2D dengan 3D. Okey. Jadi, murid, kita ada beza antara 2D, 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau 2 dimensi, kita hanya nampak hadapan saja. Flat. Dia hanya nampak 180 darjah. Itu paling asas lah. Aiman, kita nak bagi murid faham. Kalau 3D, kita boleh nampak 360 darjah. Maksudnya kalau macam tadi, kalau rakan-rakan guru dan juga murid-murid sendiri boleh lihat masa Aiman tadi mulakan kita punya slot, nampak kereta kan? Kereta bergerak. Itu 2D ke 3D? Itu 2D. Oh, itu 2D. Kereta tu kita nampak flat kan? 180 darjah saja. Okey, so itu kita panggil sebagai 2D. 2D dimensi. Nampak depan je lah cikgu. Nampak depan saja. Okey, alright. Jadi dia ada berapa bahagian tadi cikgu? 2 bahagian, kertas A dan kertas B. Kita ada. Okey, kalau untuk soalan peperiksaan kita ada 2 bahagian. Okey. Kita ada 2 bahagian, bahagian A dan juga bahagian B. Okey, sebab kita first time, pertama kali. Jadinya student, okey, kamu mungkin tak biasa lagi dengan bentuk soalan. So saya nak terangkanlah, kita akan ada 2 bahagian, bahagian A dan bahagian B. Bahagian A 15 soalan membawa kepada 60 markah, banyak. Okey, bahagian B kita ada 4 soalan membawa markah kepada 40 markah. Okey, so kalau boleh dua-dualah kita fokus. Okey, biar dapat 100%. Okey. Baik cikgu, saya nak tanya satu soalan cikgu. Animasi ni dia kartun ke apa cikgu? Okey, sebenarnya animasi kalau kita lah secara kita tanpa formal, kita akan kata animasi tu kartun. Betul lah cikgu. Sebab dia akan bergerak. Animasi ni dia membawa maksud satu kaedah untuk membuatkan ilusi optik kita. Kita nampak sebenarnya dia gambar tau, Aiman. Animasi ni sebenarnya gambar. Beberapa kepingan gambar yang kita gerakkan secara laju. Sebab tu dia kata animasi merujuk kepada kaedah untuk memberi ilusi pergerakan optik. Pergerakan optik ni sebenarnya pergerakan mata kita lah. Mata kita ni ditipulah seolah. Silap mata tu. Macam silap mata. Okey. Kepada urutan imej yang statik. Statik ni maksudnya imej kita tu tak bergerak. Tetapi kita mainkan dia, okey, untuk pengetahuan, okey, yang di rumah, okey, ataupun di studio, kita pernah membuat flipbook. Okey, ini saya imbas kembali sebab ini adalah tajuk konsep animasi. Masa konsep animasi, student, pelajar murid, dia belajar macam mana nak menghasilkan flipbook. So dekat situ kita susunlah macam mana nak gerakkan tangan. So diorang akan, jadi mereka akan lukiskan menggunakan 200 keping kertas. Wow. Yes. Wow. So bila kita flipkan dia, kita nampaklah. Aiman pernah tak nampak flipbook? Saya pernah tengok ada orang buat lukisan orang sedang timbang bola cikgu. Dan bila ni seolah-olah macam real lah. Bergerak, ya. Itulah kita kata sebenarnya kita membuatkan pergerakan ilusi optik. Okey, untuk imej yang statik. Sebenarnya benda tu ialah yang dilukis, gambar yang dilukis. Itulah sebenarnya dia statik je. Sebenarnya dia statik. Okey. Tetapi kita menggerakkan dia. So yang ini, yang kertas-kertas tu semua tradisional. Yang lama tadi. So kita hari ini kita nak belajar yang digital. Yang moden. Macam murid kita sebut tadi lah, dia ada tradisional dan dia ada digital. Ya, betul. Okey. Apa tu cikgu? So hari ini kita nak belajar yang digital. Ya, nampak? Kita ada jenis animasi ada 2, satu tradisional dan satu digital. Tradisional pakai kertas, okey. Kalau digital kita pakai perisian. Okey, perisian okey. Perisian ni memang akan mengandungi bahasa-bahasa yang berbahasa Inggeris. Okey. Tapi kita tak boleh nak tukar bahasa tersebut. Sebab itu memang bahasa-bahasa yang kita gunakan di sekolah ataupun secara
industri. Okey. Okey, so kita tengok dulu objektif dia apa. Yang pertama, pelajar. Okey, murid, pastikan di akhir pembelajaran ni kamu dapat menyatakan konsep frame dan keyframe. Okey, dalam perisian animasi 2D, senaraikan fungsi alat dan fitur asas untuk animasi 2D, perisian animasi 2D, hasilkan dan warnakan objek, dan last sekali kita boleh membuat suntingan terhadap objek yang kita dah bina tadi. Okey. Baik cikgu. Kita tak faham lah cikgu apa tu keyframe, frame-frame ni cikgu. Boleh, saya boleh cikgu akan ceritakan? terangkan. Okay. Saya akan terangkan. Okey. Konsep frame dan keyframe. Okay. Saya tanya Aiman sekejap lah, Aiman. Ya, Okey, boleh cikgu. Frame kalau dimelayukan jadi apa? Jadi bingkai cikgu. Betul, pandai Aiman. Okey. Okey. So, murid-murid semua, maksud frame ialah komponen pada tertingkap kerja berbentuk segi empat tepat yang berfungsi untuk menentukan durasi animasi objek. Durasi ni maksudnya ialah masa. Masa. Ya. Okey, Aiman, kamu nampak tak ni? Murid-murid semua di rumah nampak tak? Oh. Okey. Ini frame. Inilah bingkai. Oh, ada kotak-kotak tu cikgu? Kalau nampak, okey. Kalau kita kata kita nak lama sesuatu pergerakan tu, semakin banyak frame yang akan kita gunakan. Okey. Kalau kita kata kita nak buat dia jalan sekejap, kita buatlah sedikit saja frame-nya. Mungkin kita buat sampai 10. Ya. So 10 cepat, 20 ni lambat. Lama. Okey. Faham, Baik, Aiman? cikgu. Faham cikgu? Sebab sekarang saya punya student Aiman lah. Betul lah cikgu. Okey, next. Okey, keyframe. Keyframe ni dia punya fungsi ialah untuk menentukan permulaan dan pengakhiran animasi dalam timeline. Okey. Dia boleh mempunyai sebuah objek ataupun lebih. Okey. Keyframe yang tak ada mengandungi apa-apa dikenali sebagai blank keyframe. Okey, kita tengok sekejap. Mana keyframe? Okey. Inilah dia keyframe. Okey, Aiman, tadi kita kata yang ini ialah frame. Betul, kotak-kotak ni ialah frame. Bila kita isi bahan, okey, kita tulis ke macam ni saya tulis. Okey, kita tulis kat sini. Kita letakkan kat sini, dia akan jadi inilah. Ini dah ada bahan. Okey. Kadang-kadang murid dia akan keliru. Kenapa yang ini bulat ada apa hitam, yang ini tak ada. Yang ini bulat dia putih. So yang ini ada bahan, yang ini tiada bahan. Kita tak isi lagi bahan. Okey. So Aiman dah dapat beza keyframe dengan frame. Frame tadi bingkai. Saya ulang lagi sekali. Frame ialah bingkai. Okey. Frame ialah bingkai. Okey, yang ini keyframe. Keyframe. Okey, yang kita dah letak. Kita di dalam frame tu. Ya, kita nak tentukan. Kita kata dia nak bermula daripada timeline pertama. Okey, frame pertama sampai frame 30. So kita isilah. Maksudnya kalau sini hitam, bermaksud keyframe dia ialah 1 hingga 30. Okey. Okey? Baik. Okey. So, yang ini yang lagi satu saya nak kenalkan ialah frame per second ialah jumlah frame yang dimainkan setiap saat. Maksudnya dalam satu saat, okey, 12 frame yang akan dimainkan. Okay. 12 frame. Kita kiralah 12 frame. Kita ada 12, benda tu akan dimainkan selama satu saat. Okay, kalau you kata 24 saat, kalau murid-murid kata 24 saat. Okay, so maksudnya dalam satu saat, 24 frame. So dalam satu saat, kita ada 24 frame yang dimainkan. Semakin banyak frame, semakin cantik lah. Semakin halus sesuatu pergerakan tu. Oh, tak adalah macam tu cikgu ya. Dia semakin halus. Betul tu kan? Aiman. Sebenarnya frame sangat main peranan untuk menghasilkan animasi yang halus. Pergerakannya tu cikgu. Betul. Kalau mata tu kadang-kadang cikgu mata berkelip terus terbuka. Berkelip. Itu dia macam jam kan, dia macam melompat. Okey. So baik. Kalau nak kita kena sebutkan macam itulah. Baik cikgu, saya ada satu soalan. Okay. Boleh cikgu? Okey, boleh. Macam mana cikgu kita nak menghasilkan bulatan menggunakan perisian animasi 2D ni cikgu? Okey, kalau perisian animasi 2D tu nanti saya akan beritahu macam mana dia kita nak hasilkan langkah dia. Okey, ni saya nak boleh tak saya nak uji sebelum menjawab soalan Aiman? Saya nak uji pelajar murid saya. Okey.
So, siapa nak jawab soalan ini? Nyatakan maksud keyframe. Tadi saya dah terangkan. Ya. Cikgu awak dah membebel dah dekat depan. So, siapa yang nak? Aha. Siapa nak cuba boleh angkat tangan? Angkat tangan. Adam. Okey, Adam, cuba. Penentu permulaan dan pengakhiran animasi sesuatu objek dalam timeline. Ia mempunyai sebuah objek atau lebih. Okey, kita tengok. Okey, jawapan Adam betul ke tak? Okey, betul Penentu permulaan. Keyframe tadi kita kata sebagai penentu permulaan dan pengakhiran animasi sesuatu objek dalam kat mana? Dekat timeline. Baik cikgu. Berapa markah cikgu? Yang ini kita bagi 1 markah. 1 markah. Tapi dia ada tambah tadi. Dia ada tambah. Dia kata mempunyai sebuah objek atau lebih. Okey, so kita akan beri lagi 1 markah. Okey murid, saya suka nak ingatkan. Okey, kalau murid tanya, cikgu boleh tak kita jawab soalan ni tapi tak sama macam dalam buku teks ataupun modul? Ayat sendiri ke macam mana cikgu? Okey, ayat sendiri. Sebenarnya lebih elok, okey, untuk fakta-fakta macam ni, definisi, kamu hafal apa yang ada dalam modul. Okey? Apa yang ada dalam modul. Confirm betul? Confirm betul. Sebab nanti boleh kamu guna ayat sendiri tapi takut tak sampai. Apa kata mulai daripada saat ini kamu hafal mana-mana fakta. Fakta yang boleh kamu ambil markah. 2 markah banyak juga tu Aiman. Kita rasa 2 markah tu sikit. Tapi kalau kita dah dapat 68 dengan 2 markah, kita boleh jadikan 70. 70 kita dah boleh tolak dalam tangan. Baik, mungkin ada soalan lain lagi cikgu untuk bahagian A. Ada. Kita ada beberapa soalan. Okey. Sebenarnya saya lupa nak beritahu. Yang tadi saya beri ialah contoh soalan bahagian A. Sebab kita kan tadi ada 2 bahagian. Kita ada bahagian A dan kita ada bahagian B. Okey, yang tadi nyatakan maksud keyframe tadi ialah contoh soalan bahagian A. Dan yang ini pun ialah contoh soalan bahagian A. Okey. Saya bacakan dulu soalan. Okey, Raja 1 menunjukkan timeline yang mengandungi keyframe, blank keyframe, frame dan frame per second bagi perisian Micromedia Flash MX. Okey. So ini ialah timeline. Okey, yang ini semua kita sebut sebagai timeline. So saya nak tanya. Okey, soalan dia berdasarkan Raja 1, tandakan right pada label yang betul dan pangkah yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey, saya nak minta siapa nak jawab ni? Okey, boleh angkat tangan. Cepat. Siapa nak cuba? Nak jawab? Nak cuba? Okey, silakan. Okey, Dina. Okey. Cuba Dina jawab. Blank keyframe betul tak? Dia punya label? Betul. Betul. Dia kata betul. Okey, dia kata betul Kita tanda dulu. Okey, keyframe? Salah. Keyframe betul ke salah? Okey, dia kata salah. Okey. Frame per second? Betul. 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 Okey, frame? Betul. Salah. Okey. Kita tengok jawapan dia. Okey, betul. Blank keyframe? Betul. Dia jawab. Keyframe, salah. Ini bukan keyframe. Ini ialah yang kotak-kotak tadi 4 segi apa, Aiman? Itu frame je. Frame. Pandai, Aiman. Okey. Frame per second, betul. Kat sini Ini ialah frame per second. Dan ini ialah frame. Salah. Ini ialah keyframe. Okey. Dia terbalik. Dia terbalik. Okey, so Dina, kamu dapat 4 markah. Wow, banyak juga cikgu kalau kamu faham sebenarnya. Dalam tangan 4 markah kan? Okey. Baik cikgu. Cikgu boleh ajar kita semua tak cikgu macam mana kita nak menggunakan perisian tu cikgu? Okey. Perisian yang mana Aiman? Yang ini? Perisian ni lah cikgu. Untuk kita menggunakan perisian macam mana FPS cikgu tu berfungsi. Okey. Itulah tadi saya beritahu pada Aiman. Okey. FPS ni dia berfungsi jika kita punya frame per second 1 saat mewakili 12 frame. Okey, kalau kita nak sebutkan lagi perjalanan kita punya animasi, kita perbanyakkan lagi frame dia. Dia jadi lama lagi lah cikgu. Dia jadi lama macam tu. Okey. Baik cikgu. Alright. Okey. So Aiman, kita akan pergi kepada fungsi alat dan fitur asas. Okey. Yang ini penting murid-murid semua. Okey, penting. Sebab kalau kamu tak tahu fungsi dia, kamu tak faham macam mana nak menggunakannya. Okey, saya perkenalkan secara okey, yang pertama kita ada menu bar. Okey, kita ada menu bar. Ni menu bar. Okey, ini antara muka dia lah.
Okey, ini ialah antara muka yang murid-murid kita gunakan untuk menghasilkan animasi 2 dimensi. Okey. Yang kedua ialah toolbox. Ni nampak ni toolbox. Ini semua toolbox. Okey. Yang ketiga ialah timeline. Inilah tadi yang ada keyframe, frame, blank keyframe, itu ialah timeline. Okey, yang keempat ialah stage. Stage ni ialah tempat untuk kita buat tugasan. Melaksanakan kerja, nak type, nak letak gambar, semua dekat sini. Sini, area sini. Okey. Last sekali ialah panel. Okay, kita ada beberapa panel lah Okey, baik cikgu. Sebelum kita nak teruskan yang ni, apa kata kita rehat sekejap cikgu? Boleh. Baik, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, habis rancangan ni kita dah boleh buat cerita kartun tau. Okey, kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Tadi cikgu dah ajar kepada kita keyframe, penentu kepada pemula dan pengakhiran sesebuah cerita. Itulah cikgu ya? Ya, betul. Okey, baik. Jadi selepas ini, kita dah nak mula tau untuk buat cerita kartun kita. Tapi sebelum kita nak buat animasi tersebut, kita mestilah tahu menggunakan aplikasi tersebut. Betul cikgu? Betul. Menggunakan perisian Macromedia. Macromedia Flash. Silakan cikgu. Okey, alright. So, murid-murid semua, kita akan pergi kepada fitur lah. Fitur dan juga tools. Okey, yang pertama, sekarang ni tadi cikgu dah tunjukkan kepada kamu semua paparan antara muka. Okey, jadi kita ada menu bar. Kita ada menu bar yang dekat atas tu. Fungsi dia untuk apa? Mengandungi arahan-arahan kawalan dan fungsi asas. Maksudnya kalau kita nak save ke, kita apa-apa perkara kita nak buat sebenarnya semua ada dekat sini. Okey. Menu bar ni. Okey, alright. Yang kedua, toolbox. Okey. Toolbox ni lah yang akan kita gunakan untuk kita menghasilkan contoh bulatan. Kita nak hasilkan teks. Kita nak hasilkan garisan lengkang-lengkuk. Semua berada di toolbox. Seterusnya, okey, timeline ini ialah ruang untuk mengurus keyframe dan frame. Okey, manakala susunan kerja terletak pada bahagian layer. Okey, ini layer. Okey, kita nanti boleh tambah layer dekat sini. Okey, ataupun secara manual kita buat secara insert layer dekat bahagian menu bar tadi. Okey. Alright. Okey, seterusnya ialah stage. Okey, stage ini adalah kawasan untuk meletak dan mengatur elemen multimedia sesuatu persembahan. Nak masuk gambar, nak masuk audio, nak masuk video, semua dekat stage ni. Okey, tapi kita ada langkah-langkah dia lah. Cuma ini ialah fungsi dia. Okey, ini ialah panel. Okey, saya nak tunjukkan panel. Okey, kita ada panel ni lah. Color, mixer, color, semua ada dekat sini. Okay, ini ialah dia punya fungsi dia. Fungsi dia yang ini menentukan tahap campuran warna, mixer kan? Mix. Okay. Yang ini pemilihan warna, komponen, answer action. Yang ini student memang akan faham lah sendiri. Okay. Seterusnya, okay. Yang ini penting. Yang ini dalam peperiksaan dia ada tanya. Okay. Kalau untuk peperiksaan, kamu boleh hafal antara muka yang saya tunjukkan tadi. Okay, dan juga ini. Okay, fungsi ni kamu kena hafal juga. Okay, saya suka nak ingatkan murid-murid. Memang kita banyak sangat tools ya Aiman yang kita kena hafal. Murid-murid kena hafal. Jadi, murid-murid, kamu boleh wujudkan satu nota pocket khas untuk tools. Okay, muka surat pertama, kamu lukislah ni. Lukis anak panah ni, arrow tool. Fungsi dia untuk apa? Mengaktifkan sesuatu garisan atau objek, ubah suai sesuatu garisan atau objek, memindahkan garisan atau objek dari satu lokasi ke satu lokasi yang lain. Okey, itu tips saya lah. Saya pun suka sangat suruh murid saya buat apa orang kata tu nota pocket. Nota pocket untuk orang kata mereka hafal sesuatu yang rasa macam susah sangat nak hafal. So Aiman, bila kita ada nota pocket,
kita lebih mudah nak menghafal. Sambil kita baring-baring nak tidur pun kita boleh selak, betul tak? Tak betul. payah ambil buku yang panjang-panjang. Tak perlu lagi kita nak hafal. Kita faham murid sekarang dah ada handphone sendiri, telefon sendiri. So tak perlu kita nak scroll, tak perlu. Kita gunakan yang tradisional. Tulis balik. Bila kamu tulis dan lukis, kamu lebih hafal. Kenapa saya suruh lukis dan tulis semua ni? Sebab apa? Kerana bila dalam peperiksaan, kamu tak ingat. Kamu ingat dia punya bentuk macam ni. Tapi kamu tak ingat arrow tool. So, bila kamu lukis dalam jawapan pun, pemeriksa akan beri markah juga. Okey, itu sebabnya kena lukis. Ya, bila dalam langkah lah, contoh langkah. Macam mana kita nak menggerakkan image. So, murid tak ingat perkataan arrow tool. Jadi, murid katalah, gerakkan, gerakkan tanda panah ni. Untuk menggerakkan objek. So, kat situ boleh diterima? Boleh diterima. Okey cikgu, nak kita buat line lukis, pula macam mana cikgu? Kita nak buat line. Okey. Kalau nak buat line, sekejap lagi saya akan tunjukkan cara. Okey. Yang ini dia punya fungsi dia. Oh, fungsi dia. Line tool. Ya. Line tool ni ialah fungsi dia untuk bina garisan yang menarik seperti garisan lurus, melengkung dan condong. Okey. Bila kamu gunakan line tool tu, memang kamu akan dapat satu line yang lurus. Tapi kamu boleh gunakan selection tool, yang ini, untuk kamu condongkan garisan tersebut. Boleh dikona-konakan. Boleh dikona-konakan. Okey, cikgu. Alright, next. Seterusnya? Oval tool. Oval murid, oval. Oval takkan kamu tak tahu apa. Bulatan kan? Betul. So, fungsi dia untuk apa? Oval tool takkan nak guna untuk garisan lurus. Oval tool untuk melukis bulatan atau bujur. Okey, next ialah rectangle tool. Okey, rectangle tool ialah membina objek berbentuk segi empat. Ni segi empat, okey. Sama ada mempunyai bucu atau berbentuk separa membulat. Okey. Dengan rectangle tool ni, kita boleh lukis segi empat tepat macam ni, yang ada bucu, ataupun separa membulat dengan cara kita masukkan ini, kita masukkan corner radius dia. Kalau contoh kita kata 20, so dia akan jadi melengkung sikit lah. Macam meja makan lah cikgu. Ni nampak? Okey. Macam tu. Dia akan jadi melengkung. Okey. Tapi nampak ada pen kat tepi cikgu Ada. pen tool. Pen tool. Ya, okey. Pen tool ni berfungsi untuk melukis garisan lurus dan juga melengkung. Okey. Tadi Aiman perasan tak? Line tool pun melukis garisan. Betul. Cikgu. Pen tool pun melukis garisan. Jadi, kalau dalam soalan dia kata, cara macam mana kita nak menghasilkan garisan, boleh gunakan line tool, dan boleh gunakan pen tool. Okey, next. Text tool. Text murid. Teks pun kamu dah faham. Tak payah hafal pun. Tak payah hafal. Tahu dah. Okey, kamu dah faham untuk masukkan teks ke atas stage. Okey, teks dapat disunting dengan mengubah tetapan pada panel properties. Tadi kita dah belajar antara muka tadi ada properties kan dekat bahagian bawah sini. So, murid-murid semua boleh ubah size font, jenis font, semua berada di bahagian properties. Okey, next ialah pen bucket tool untuk meletakkan warna, kepada sesuatu benda yang telah kita lukiskan ataupun yang telah kita isikan. Okey, next eyedropper tool. Okey, eyedropper tool ni sebenarnya fungsi dia untuk mengambil contoh warna objek atau garisan yang berada pada stage. Okey, kamu nak contoh Aiman, kamu dah lukis bulatan. Okey. Kamu nak warna dia sama macam warna ni. Warna grey ni kan? So kamu klik je eyedropper ni kat sini, kita nak ambil warna ni. Lepas tu kita letaklah kat sini. Oh, mudah je. Bila kamu klik grey ni, kat sini automatik akan tukar warna grey. So kita dah boleh letak warna grey dekat sini. Nak ambil colour grey tu masukkan dalam bulatan. Ya. Kita nak ambil warna untuk letakkan dekat kawasan yang kita dah lukiskan. Ataupun baik cikgu. kita isikan. Okey, next. Pencil tool pun kita untuk melukis garisan atau objek secara bebas. Pencil tool ni dia ada tiga fungsi lah. Garisan yang dilukis akan diluruskan seboleh yang mungkin secara automatik. Kita boleh klik kat sini. Kat sini pun kita boleh klik, kat sini pun kita boleh klik. So ini ada option dia. Bila kamu klik pencil tool, dekat sini option ni. Dia akan keluarlah tiga ni. Tiga ni saya dah bawakan ke sini.
Okey. So, kita nak uji minda. Okey. Murid-murid dan juga Aiman tadi ada tanya cikgu, macam mana kita nak menghasilkan bulatan kan? Betul cikgu. Okey. Itu nanti saya akan jawab. Okey. Tadi Aiman daripada tadi dia tanya macam mana nak lukis bulatan, Okey. Saya akan jawab sekejap lagi. Tapi saya nak minta murid saya jawab soalan ini. Inilah antara muka Micromedia Flash MX. Okey. Inilah perisian yang kita gunakan untuk menghasilkan animasi 2D. Okey, ataupun animasi 2 dimensi. Okey, saya nak minta siapa suka rela nak jawab soalan ni. Okey, Wan. Sila Wan. Okey, Wan. Nombor 1 apa Wan? Cikgu nak awak labelkan. Okey, yang pertama. Nombor 1 tu apa? Yang pertama adalah menu bar. Okey, betul tak? Seterusnya? Oh, pandai. Betul. Yang kedua adalah toolbox. Okey, toolbox. Okey, awak jawab dulu. Cikgu tengok check nanti. Okey. Yang ketiga adalah timeline. Okey. Keempat stage. Betul ke Okey. tu? Boleh ke dapat 4/4 markah ni? Okey, kita check. Yang pertama menu bar betul tadi. Saya dah check. Okey, yang kedua dia kata toolbox. Betul. Toolbox. Ini ialah toolbox. Kamu boleh banyak ni tools. Tools ni. Ini semua tools. Okey. Yang ketiga ialah timeline. Timeline yang ini. Ingat murid-murid semua. Yang ini ialah timeline. Kamu tengok rajah. Murid-murid kamu tengoklah rajah. Yang ini dia dah tulis timeline. Yang ini dia dah tulis tool. Takkan kamu pun tak ingat lagi. Okey. Dan yang lagi satu ialah stage. Stage ni ialah pentas untuk kita buatkan sesuatu tugasan. Kita nak masukkan apa-apalah. Gambar, video apa semualah. Semua elemen multimedia. Betul. Kita akan letakkan di sini, Aiman. Okey, baik cikgu. Biasanya simbol-simbol ni ada keluar dalam soalan tak cikgu? Mesti ada. Ada Okey, tak Aiman. contoh soalan dia? Ada. Saya nak tunjukkan Aiman Okey. Macam mana simbol tadi tu, tools tadi tu, kita boleh dimasukkan dalam soalan. Okey. Okey, yang ini. Sebab tu tadi saya beritahu murid-murid, memang kita banyak sangat, Aiman. Bukan ini sahaja yang kita kena hafal. Banyak, Aiman. Kita ada 6 perisian. Wow. So, murid boleh keliru sebenarnya. Jadi, murid-murid, cikgu nasihatkan kamu semua buatlah nota poket untuk tools. Tools Photoshop macam mana? Tools Micromedia Flash macam mana? Okey? Tools yang SoundForge macam mana? Okey? So, murid-murid kamu tengok soalan dia. Rajah 3 menunjukkan tool yang terdapat pada toolbox dalam perisian Micromedia Flash MX. Padankan tool dengan fungsi yang betul dengan cara menulis A, B, C dan D. Pelajar, dia dah beri kamu arahan. Murid, dia dah beri kamu arahan. Tulis. Ni, tulis yang ini. Jadi, murid-murid jangan tulis benda lain. Tulis sama ada A, B, C ataupun D sahaja dalam ruangan jawapan. Okey. Cikgu nak minta siapa Amira ke siapa nak menjawab soalan ni? Ada tak? Amira. Okey, good. So Amira, boleh tak Amira tolong labelkan, padankan tool tersebut dengan fungsi dia? Silakan. Contoh, ni. Yang pertama D. D. Yang pertama D. Yang kedua B. Okey. Yang ketiga C dan keempat A. Okey. Okey, apa jawapannya tu? D Amira tu untuk apa? kata D. D. Okey Amira, cikgu nak tanya D ni apa? Text tool. Text tool. Okey, pandai Amira Tania meletakkan teks pada stage. Okey, yang kedua ialah membina garisan yang lurus dan juga melengkung. B ni apa? Pen tool. Pen tool, good. Melukis bentuk segi empat pada stage ialah rectangle tool dan yang terakhir mengaktifkan sesuatu garisan atau objek ialah arrow tool. Okey, good. Okey, baik cikgu. Kita nak teruskan. Seterusnya apa cikgu? Menamakan scene. Selepas ini boleh cikgu? Boleh. Baik, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2021.
KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Kalau saya tengok cerita kartun kecil-kecil cikgu, saya suka tengok cerita ada kucing dengan tikus tu cikgu. Dia suka main kejar-kejar, dia suka nyakat-nyakat. Tapi saya terfikir juga macam manalah kucing tu gambar dia boleh bergerak-gerak. Dia sebenarnya guna teknik apa ni cikgu? Okey. Okey, pergerakan ni sebenarnya kita boleh buat secara movement boleh, motion guide boleh. So terpulanglah kepada macam mana apa hasil yang kita nak. Okey, Aiman. So Aiman, izinkan awal saya. Saya boleh faham tu movement. Movement ni bergerakan Ya, pergerakan. Okey, nanti kita akan terangkan. Baik juga. Okey. So, murid-murid semua, yang kedua kita ada objektif yang kedua, bahagian kedua, pastikan kamu dapat hasilkan animasi digital bagi teks dan objek dengan teknik, kita ada 3 teknik, movement, morphing dan juga masking. Okey. Kita tengok yang pertama, movement. Okey, movement ni sebelum tu saya nak terangkan, movement ni pergerakanlah Aiman daripada atas ke bawah, daripada kiri ke kanan, itu ialah movement. Okey. Raja 2A dan Raja 2B adalah animasi movement yang dihasilkan menggunakan Micromedia Flash. Okey, yang ini Raja 2A. Yang ini Raja 2B. Sebelum nak menjawab, murid-murid, untuk bahagian soalan bahagian B, kamu kena faham bahawa Rajah memainkan peranan yang sangat penting. Okey, kamu boleh nampak dekat sini beza antara Rajah 2A dengan Rajah 2B. Yang pertama, Rajah 2A gambar dia daripada kiri. Gambar Rajah 2B dah ke kanan. Itu yang pertama. Selepas tu, okey, kita tengok layer. Layer tetap sama. Kita ada satu sahaja bulatan. Tetapi, nampak tak? Keyframe kita dah berubah daripada 1. Yang ini dia dah bawa kepada 40. Okey, yang ini sekarang kita ada garisan create motion twin. So, murid-murid, pastikan dalam jawapan kamu kena adalah benda-benda yang kita dah tengok tadi perbezaan di dalam Rajah. Okey, kita nak pergi kepada soalan. Okey. Namakan tools untuk membina objek bulatan. 1 markah. Maksudnya 1 tools. Tools apa yang kita gunakan untuk bina objek bulatan. Bulatan, murid-murid semua. Okey. Ini bonus yang kedua. Bonus dia. Bonus. Okey. Terangkan langkah-langkah untuk menghasilkan objek bulatan seperti pada Rajah 2A. Macam mana cara nak hasilkan objek bulatan ni? Okey. Okey, yang ketiga, terangkan langkah-langkah untuk menghasilkan animasi movement seperti pada Rajah 2B. Maksudnya movement tu ialah dia bergerak daripada kiri ke kanan. Okey, jadi kita tengok. Okey, namakan tool. Tool untuk membina objek bulatan. Siapa nak jawab? Silakan. Ada tak nak jawab? Okey, Husna. Apa dia? Jawapan dia? Jawapan dia oval tool. Oval tool. Okey, betul. Oval tool pelajar. Yang ini sebenarnya adalah 1 markah pelajar. Okey. Yang kedua, langkah-langkah untuk menghasilkan objek bulatan. Siapa nak jawab? Okey, silakan. Husna juga ke? Okey. So Husna, apa langkah yang pertama? Tadi Abang Aiman nak tahu sangat ni. Langkah nak hasilkan objek bulatan macam mana? So beritahu Abang Aiman. Macam mana cara nak menghasilkannya? Yang pertama, klik pada frame 1 pada layer bulatan. Lepas tu aktifkan oval tool dan bina bentuk bulat. Okey, betul Klik frame 1 layer bulatan. Dan yang kedua, aktifkan oval tool dan bina bentuk bulat. Itu sahaja Aiman cara dia. Klik frame 1. Okey, klik frame 1 ni. Frame 1 tadi kan, frame kan bingkai kan, kita klik dulu. Lepas tu barulah kita aktifkan oval tool. Tadi tool dekat tepi sini. Kita klik oval tool dan kita binalah bentuk bulat dekat stage. Dah dapat 2 markah. Okey, next. Langkah-langkah untuk menghasilkan animasi movement. Siapa nak jawab? Silakan. Okey, Alia. Yang pertama. Langkah pertama, aktifkan frame ke-40 layer bulatan. Okey. Langkah kedua, klik menu insert dan pilih keyframe. Okey. Yang ketiga. Langkah ketiga ialah aktifkan layer bulatan ataupun highlightkan frame 1 hingga frame ke-40. Okey. Yang keempat, klik menu insert, pilih create motion twin. Okey. Langkah kelima, aktifkan pada frame ke-40 dan aktifkan arrow tool pada toolbox. Okey.
Langkah ke-6, gerakkan bulatan pada stage ke kedudukan yang baharu seperti dalam Belajar 2B. Okey. Dan terakhir ialah klik menu control, test scene pada menu bar untuk melihat hasil animasi. Okey, thank you. Terima kasih Alia. Okey, murid semua. Tadi kamu dah nampak kan, kalau kita kata satu markah, kita beri satu jawapan. Okey, kamu sebelum nak menjawab soalan, lihat pada markah juga. Okey, kalau dia kata dia nak langkah, ada 7 markah. Kurang-kurangnya kita boleh bagi 8 langkah. Kita nak selamatkan diri kita kan? Okey. Kalau ada 7 langkah lah. Kalau kamu boleh tambah jadi 8 langkah lah. Okey. Tetapi cikgu suka nak ingatkan, kalau kamu tersilap langkah, kamu tidak dapat markah. So langkah ni kena betul. Okey, yang pertama, aktifkan frame ke-40 layer bulatan ni. Okey, layer bulatan. Okey, kalau kamu perasan yang dekat sini saya nak ajar cara nak menjawab. Okey, kamu perasan ini. Aktifkan, klik, gerakkan, klik. Murid-murid semua, kita tak ada pun nak kata kamu perlu, anda perlu. Okey? Kamu perlu, anda perlu tu semua kita potong. Kita terus direct, kita terus pergi kepada arahan tekal terus. Aktifkan, klik. Itu sahaja murid-murid. Okey, pastikan kalau bahagian B, inilah antara yang boleh murid-murid gunakan untuk menjawab. Okey, next. Okey, baik cikgu. Ini di antara soalan-soalan yang kita boleh dapat daripada movement cikgu. Ya, betul. Tadi saya nampak ada salah satunya adalah morphing juga. Okey, morphing ni apa dia cikgu ya? Okey, morphing Okey. So morphing ni kita teruskan kepada morphing lah Boleh cikgu? Okey. Jadi, saya nak minta student saya yang menjawab morphing. Okey. Siapa cuba tu? boleh bantu Silakan. cikgu? Morphing. Alia? Okey. Morphing ni ialah proses yang membolehkan peralihan dari satu objek ke objek yang lain dengan lancar. Ya, betul. Okey. Senang cerita, sekarang ni banyak sangat orang buat tahu Aiman dalam media sosial. Okey. Mereka buat perubahan muka daripada kecil ke besar ataupun muka anak kepada muka ibu dia. Perasan tak Aiman? Iyalah, so cikgu. itu kita kata perubahan lah secara lancar. Perubahan objek yang dilaksanakan secara lancar. Kalau Okey, kita nenek tengok. kepada muka cucu boleh? Boleh. Okey, boleh. Okey. So, next baik. kita tengok sekejap. Okey, morphing ni kita ada 3 tau, Aiman. Kita ada perubahan bentuk, kita ada perubahan saiz dan juga kita ada perubahan warna. Okey. So, yang ini ialah perubahan bentuk. Cara nak menjawab sebenarnya sama sahaja murid. Okey. Cuma kita tengok Kita tengok apa yang beza dia. Okey. Yang ini saya rasa tak perlu. Okey, cara nak bina objek. Nak bina apa? Okey. Nak bina bulatan dan juga empat segi. Kita guna apa? Kita guna oval tool dan juga rectangle. Rectangle tool. Okey, murid-murid semua, takkan kamu tak hafal lagi. Okey, langkah untuk hasilkan morphing. Okey. So, aktifkan oval tool dulu, bina bentuk bujuk. Okey. Lepas tu klik frame ke-40 layer bentuk. Okey, yang ini semua ialah teknik untuk menjawab murid-murid. Kamu boleh, tadi kamu dah scan dekat QR code cikgu. Okey, dekat situ cikgu ada tunjukkan lah. Kamu boleh study semula. Okey. Yang ini, ingat beza dia. Yang ini kamu jangan terlepas. Langkah kelima ni, kamu jangan tertinggal. Bila kamu tertinggal yang ini, confirm tak jadi kamu punya animasi. Okey, iaitu pilih tab twin shape pada tertingkap properties. Okey, ini langkah-langkah dia lah Aiman Okey, baik cikgu. Okey. So ini kita nak tengok sekejap lah. Kita nak tengok sekejap dia punya hasil dia cikgu hasil dia. Macam mana morphing tu? Okey. Aiman nak tengok ke? Boleh cikgu, boleh kita tengok? Okey, ini dia. Okey, kalau Aiman nak tengok, inilah perubahan daripada bentuk bulat kepada 4 segi. Okey? Okey. Baik, itu hasil dia cikgu
Ya. Nampak macam pinggan terbang, cikgu. Yalah. Memang kita nak, Okey, nak cikgu. terbangkan pinggan, ya. Dan yang ketiga, masking. Betul, cikgu? Okey, betul. Masking. Okey, saya nak minta Amira, tolong beritahu Abang Aiman apa maksud masking? Masking ialah teknik yang memaparkan atau sembunyikan kandungan secara selektif pada sesuatu lapisan. Okey, betul maksud dia. Kita sembunyikan ataupun kita paparkan. Okey, kita paparkan sesuatu perkara tersebut. Okey, kita tengok masking Okey. Yang ini masking. Okey, murid. Okey. Okey, so murid, saya nak ingatkan. Okey, ini dua benda. Kalau masking, dua perkara ni kamu kena take note, iaitu kamu kena ada 2 layer. Layer atas ni ialah layer mask dia. Okey, murid-murid. Okey, baik cikgu. Ini 3 perkara yang kita kena take note dan biasanya cikgu murid-murid ni dia kreatif. Dia boleh orang kata tengok sendirilah dekat situ bagaimana nak menghasilkan. Dan selepas ini kita boleh tanya lagi dengan Cikgu Aisyah sebab saya rasa cikgu, saya yakin mereka akan jadi seorang kartunis yang berjaya selepas ini dengan animasi mereka. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Aisyah dan murid-murid kita yang hebat-hebat pada hari ini dan juga penonton-penonton kita di rumah. Terima kasih semua atas perhatian anda semua. Ada rezeki kita jumpa lagi. Bye-bye. Jumpa lagi. Sukses SPM 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sama-sama.